Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Rusli selaku pengacara majlis, pengurusi dan ahli jawatan surau, muslimin dan juga muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla dengan sebanyak-banyak dan setinggi-tingginya, kerana dengan limpah kurnia Allah Azza wa Jalla kita dapat bersama pada malam ini dalam majlis ilmu, iaitulah majlis meningkatkan kefahaman kita, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi SAW menggalakkan kita supaya berada dalam majlis ilmu, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini hadis memberi motivasi ataupun galakkan kepada kita supaya sentiasa berada di dalam majlis ilmu. Jadi kata Nabi SAW, tidak berkumpul mana-mana kaum. Di mana kita berkumpul? Fi baitin min buyutillah, di rumah-rumah Allah. Rumah Allah yang kita panggil masjid, yang kita panggil surau. Ada setengah tempat dipanggil balai sah, musalla. Ini di antara rumah yang dibina untuk mengingati Allah Azza wa Jalla. Maka bila kita sebut rumah seperti ini, tujuan kita berkumpul untuk apa? Yatluna kitab Allah, baca kitab Allah, iaitulah Al-Quranul Karim, wa yatadarasunahu bainahum, dan mengulang kaji isi kandungannya. Maka apa yang kita dapat? Para ulama dalam hadis ini Nabi SAW beritahu kepada kita, kita akan dapat 4 perkara. Tuan-tuan tanda sini sebagai motivasi menguatkan semangat kita untuk terus berada dalam majlis ilmu. Kerana bila kita tahu kelebihan, semangat tu kuat. Illa nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama, Allah SWT akan turunkan ke atas kita rasa ketenangan. Hari ini orang cari nak tenang dengan macam-macam cara, pelbagai cara, program yang dijajari. Ada yang jumpa, ada yang tak jumpa. Tapi yang betul-betul nak mencari ketenangan di mana? Bila kita duduk dalam majlis ilmu yang membincangkan tentang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu satu kemalangan ataupun kerugian. Bila kita duduk dalam rumah Allah, perbincangan kita tidak fokus kepada ilmu yang Allah SWT anugerahkan kepada kita supaya memahaminya, iaitulah ilmu kitab was sunnah, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, dan juga ilmu fiqh yang diistimbat, yang diijtihadkan oleh para ulama berdasarkan kepada 2 sumber yang utama tadi. Itu yang pertama, kita akan dapat ketenangan. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah. Yang kedua, Allah SWT akan likungi majlis kita ini dengan rahmat. Kita sebagai seorang hamba Allah ni, seorang manusia ni, nak ke tak nak pada rahmat Allah? Jawabnya sangat-sangat berhajat kita kepada rahmat Allah. Sehingga Nabi SAW dalam hadis yang lain mengatakan,
tidak ada seorang yang boleh masuk dalam syurga sekadar semata-mata dengan amalannya. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, Tuhan sendiri tak boleh masuk syurga dengan sebab amalan? Nabi kata, wala ana, termasuk saya sendiri. Kenapa? Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu, kecuali orang itu diberi limpahan rahmat daripada Allah. Ini yang kita kata duduk dalam majlis ini, majlis yang diringkungi oleh rahmat. Jadi kenapa hadis yang kata tak boleh masuk syurga dengan semata-mata amalan itu? Kata di para ulama, sebab syurga yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla itu terlalu besar. Arduha ka'ardis samawati wal ard, luasnya seperti langit dengan bumi. Harga dia terlalu mahal, mala ain ra'at, tak pernah mata tengok, tak pernah telinga dengar. Tiba-tiba dengan amalan yang sedikit yang kita buat, Allah SWT nak anugerahkan kepada kita pahala yang sangat banyak. Maka tentulah di sana terdapat harga-harganya yang terlalu mahal untuk kita perbincangkan dan untuk kita amalkan. Kemudian yang ketiga, wa haffathumul malaikah, yang ketiga para malaikat bersama dengan kita. Jadi ada juga orang tanya, apa sebab disebut malaikat? Sebab malaikat ni banyak kategori. Kalau kita belajar dalam ilmu tauhid, ilmu akidah, kita akan dapati kategori malaikat itu banyak. Ada malaikat dipanggil hafazah, yang duk jaga kita. Yang ni kita pergi mana, dia jaga. Ada malaikat yang menulis catatan amalan. Yang ni pun pergilah ke mana, dia akan ada. Jadi kalau malaikat yang menulis amalan tak ada di tempat tertentu, senang orang nak buat maksiat. Tak. Kita masuk kawasan ni, malaikat no entry, dia tak ikut sebab dia orang baik, dia malaikat. Tak. Malaikat yang pilih tempat, iaitulah nama dia Malaikatur Rahmah, malaikat yang bawa rahmat kepada kita. Jadi malaikat ini bersama dengan kita dalam majlis ilmu. Tetapi malangnya kadang-kadang bila kita nak balik ke rumah, dia tak boleh ikut balik. Malaikat tak boleh nak ikut balik ke rumah kita. Kenapa? Sebab rumah kita tidak mesra malaikat. Rumah tak mesra malaikat. Oh, dia kata macam rumah ada kategori juga, rumah mesra tak mesra. Kita kata na'am, di sana terdapat rumah-rumah yang dikira tidak mesra dengan malaikat, sebagaimana sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala suratun. Malaikat rahmat ini tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjing dan ada gambar-gambar patung. Jadi kalau kita rasa tak perlu berkawan dengan malaikat lah, cukup dah berkawan di majlis ilmu je, tuan-tuan tak payah bawa. Jadi biarkan rumah kita tak boleh masuk. Jadi patung anjing itu kita tahulah dah, dia punya anjing, tapi patung itu. Jadi para ulama ketika menghuraikan di sini mengatakan patung-patung yang bernyawa. Sama ada patung orang atau patung hayawan, itu dia panggil makhluk-makhluk yang bernyawa, maka malaikat tidak masuk. Kelebihan yang keempat, wa zakarahumullahu fi man indahu, Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama orang yang ada dalam majlis ilmu itu kepada golongan yang berada di sisi Allah Azza wa Jalla. Hadis ni kalau tuan-tuan nak baca panjang huraian, tengok dalam hadis Arba'in. Kalau tak silap saya hadis yang ke-36. Dalam tu telah Imam Nawawi bawa hadis ini dan telah dihurai panjang oleh para ulama tentang kelebihan fadail majalisul ilmi, majlis ilmu. Muslimin dan juga muslimat para jemaah sekalian, itu dia panggil muqaddimah tasji'iyah. Orang panggil kata-kata semangat supaya bila kita duduk dalam majlis ilmu. Satu lagi yang saya nak sebut, iaitulah menunggu solat. Ada setengah masyarakat, dia pergi masjid, pergi awal, tapi tak masuk dalam masjid. Itu kita kata satu kerugian. Ada yang masuk, tapi kalau tak ada orang kuliah contohnya, dia keluar balik. Ini satu kerugian, sebab orang yang duduk di masjid, dia keluar daripada rumah, dia pergi ke masjid dalam keadaan sudah berwudu. Kemudian dia duduk di masjid, dia menunggu solat. Dan kita mari awal, permulaan tunggu solat apa? Solat maghrib kan. Lepas pada solat maghrib, apa yang kita tunggu pula? Salatul isya.
Nak tunggu salat subuh memang agak berat. Lambat lagi nak apa subuh tu. Maghrib dengan Isya dia kuat dah tu kan. Jadi fatrah waktu kita menunggu salat itu, duduk di awal masuk waktu tadi, masuk masjid tadi, sampai sudah kita salat Isya, kita balik, dalam tempoh tersebut pahalanya, malaikatnya berdoa kepada Allah, Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamhu. Malaikat kata, ya Allah, berilah keampunan kepada orang ini, berilah rahmat kepada dia. Malaikat berdoa. Kemudian malaikat juga menulis orang ini, orang yang menunggu salat ini ditulis baginya pahala salat. Menarik ke tidak tuan-tuan? Tawaran ini sangat istimewa dan sangat cantik. Janganlah kita abaikan, jangan kita cuai daripada perkara yang telah ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Balik kepada tajuk kita, iaitulah kita di Malaysia ini kita kata alhamdulillah. Sebab pegangan kita dia panggil mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di negara-negara lain bercampur. Ada mazhab Syiah. Bahkan Syiah itu sendiri pula berbagai-bagai jenis. Bebas. Jadi bila mari Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita perlu kepada tengok penjelasan para ulama apa dia maksud akidah. Yang pertama dia panggil akidah Ahlus Sunnah. Kita ni kadang-kadang sebut pandai, ini akidah. Kalau kata akidah ambil daripada apa? Akidah itu, perkataan akidah ambil daripada perkataan uqad, makna simpulan, ikatan. Kalau tali kita ikat tu sebagai dalam surah Al-Masad tu kan, an-nafasa fil uqad, yang ditiup pada simpulan. Jadi oleh kerana mantapnya kepercayaan seseorang itu, maka akidah dikatakan seperti ikatan, simpulan yang begitu kuat, at-tawsiq wal ihkam. Mana bila kata ini akidah yang mantap, maknanya ikatan, simpulan, kepercayaan yang adalah hati kita tu cukup mantap. Jadi ini akidah. Dalam ilmu akidah ni ada lagi dia panggil ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Jadi ilmu akidah tidak disebut di dalam peringkat awal, tapi lebih kepada ilmu at-tauhid. Sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ketika meriwayatkan Nabi kita bertalbiyah. Nabi kita bila talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ingat lagi talbiyah di Mekah. Jangan talbiyah sini orang kata haji mana pula. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata ila akhirih. Sahabat mengatakan ahalla bit tauhid. Nabi kita telah mengiklankan, mengangkat suara dengan tauhid. Jadi dia panggil ilmu tauhid, ilmu akidah. Jadi akidah ni satu cabang ilmu tauhid, tentang ilmu mengenali Allah Azza wa Jalla. Maka bila kita kata ilmu tauhid, itulah ilmu akidah. Yani tauhid makna mengesahkan Allah Azza wa Jalla. Ilmu akidah maknanya ilmu kepercayaan kita, pegangan kita terhadap apa yang telah yang kita percaya dan baginda. Dari sudut istilah, kalau orang kata akidah tu apa? Tuan-tuan boleh tandalah, tulis sini. Dia kata al-imanul jazim. Iman yang jazim. Artinya kepercayaan yang putus. La yatatarraqu ilaihi syak. Tak ada sebarang keraguan. Itu dia panggil akidah dari sudut istilahnya yang diguna oleh para ulama, iaitulah kepercayaan yang mantap, yang tidak ada sebarang keraguan. Maka dia panggil itu akidah. Kalau kata ilmu akidah, ilmu kepercayaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kata hazihi aqidati, inilah akidah saya, maka kita kata inilah kepercayaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi peringkat darajatul iman, bila kita belajar dalam ilmu tauhid ataupun ilmu akidah ini, kita kata al-iman. Orang mukmin, orang Islam. Jadi para ulama telah berbincang tentang mukmin dengan muslim. Ada beza tak ada beza? Kalau mengikut satu-satu, muslim, Islam, iman. Islam ada rukunnya yang tersendiri, dia panggil al-arkan
Arkanul Islam, rukun Islam bermakna suatu pegangan yang bersifat satu kepercayaan yang kita saksikan, yang kita mesti lakukan, iaitulah amalan yang zahir. Bermula daripada syahadah, mengucap dua kalimah syahadah. Dalam mazhab Ahlussunnah ini, mengucap dua kalimah syahadah perlu kepada tiga komponen. Yang pertama, syahadah, saksi, kata dengan lidah. Yang kedua, tasdiq bil qalbi, percaya dalam hati. Yang ketiga, diikuti dengan al-amalu bil jawarih, anggota beramal. Kalau kita kata kita duduk diam je, buat apa tu? Duduk bersaksi. Orang kata tak. Selagi dia tidak nataka, selagi dia tidak berkata, mengeluarkan perkataan aku bersaksi, asyhadu, maka orang tu belum lagi kita boleh sahkan keimanan dia. Kecuali orang bisu, orang pekak, yang bisu dia guna bahasa isyarat. Bahasa isyarat ni memang agak sukar. Satu seminar memperkasakan akidah OKU. Di waktu tu dibuat di Ipoh. Saya pergi sebagai salah seorang yang dijemput untuk berbincang. Jadi kita kata, macam mana kita nak syahadahkan orang tu? Orang-orang yang bisu ni, yang lahir daripada mak ayah asli lagi tu, salah masalah. Dia ikut ayah mak ayah dia. Tapi kita nak syahadahkan dia, macam mana kita nak isyarat? Memang agak sukar. Sebab benda lain kita boleh tunjuk. Ini gambar ni. Tapi nak tunjuk, nak perkata Allah, macam mana? Itulah mereka hanya boleh isyaratkan. Bila dia mengakui isyarat begitu, maka itu makna dia menunjukkan dia telah mengakui syahadah. Tapi bagi orang yang apa ni, salim al-a'dha, al-hawas, yang anggota dia sempurna, mesti dia kena kata, kena mengucap. Itu dia panggil syahadah. Kerana itu termasuk dalam rukun Islam yang pertama itu mengucap. Mengucap makna mesti mengeluarkan perkataan. Dan kepercayaan dalam hati. Yang ketiga, amal dengan anggota. Sebab bila kita mengakui, kan? Dalam hati, siapa dia tahu hati kita? Dalam hati tak ada siapa boleh tahu. Maka anggota yang memancarkan cahaya keimanan yang ada dalam hati mesti dipancarkan ke anggota. Kalau tidak, orang ni tak salat, la salat, wala siyam, wala aurat tak tutup, solat pun tidak, puasa pun tidak, tiba-tiba dia kata dia orang Islam. Macam mana kita nak tahu awak Islam? Macam mana kita nak tahu orang Islam dengan tidak ada tanda-tanda Muslim? Maka ketika itu agak sukar. Jadi itu yang pertama, Islam. Yang kedua, maka dalam majoriti ulama Ahlus Sunnah ini meletakkan amal itu dalam musamma al-iman. Saya tak nak detail di sini, saya mau nak hurai secara ringkas saja. Kerana ada perbincangan di antara Imam Abu Hanifah dengan majoriti ulama Ahlussunnah yang lain dalam masalah nak sama ada amalan itu dinamakan, dimasukkan dalam musamma al-iman ataupun pelengkap sebagai kepada keimanan itu. Jadi akhir sekali para ulama bahas panjang, berpuluh muka surat bahas, kesimpulannya dia kata khilaf lafzi. Khilaf lafzi ini mana khilaf lafaz ya. Asalnya memang kena ada amalan. Isu yang kedua, iman. Ya tadi Islam amal zahir. Isu yang kedua iaitulah iman. Iman dengan 6 rukunnya itu dia panggil amalan batin. Saya beriman kepada Allah. Kita tak tengok Allah. Saya beriman kepada Rasul. Kita tak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya beriman kepada malaikat. Siapa dia pernah jumpa malaikat? Malaikat ada sekali dengan kita ni, jangan main-main. Kau tak ada? Hadis Nabi tadi sahih. Malaikat ada dalam majlis ilmu. Jadi malaikat ada. Biasanya orangnya kalau pergi Mekah, dia suka tanya-tanya soalan. Dia kata, Ustaz, saya tadi dalam list tadi saya tengok orang pelik, cantik dia punya pakaian, comel. Dia nak suruh kita kata, malaikat tu. Baru dia hebat. Pergi haji dapat jumpa dengan malaikat. Jadi boleh kira taraf high class tu kan. Kita tak payahlah. Malaikat kadang-kadang dia mari jumpa bentuk orang. Mari jumpa bentuk orang. Kita tak tahu juga dia. Ingatkan cerita
Seorang nak pergi ziarah sahabat dia di kampung yang lain. Ingat ceritanya. Malaikat tunggu dia tengah jalan. Malaikat tanya, ila aina? Pak cik nak pergi mana? Dia kata, saya nak pergi ziarah kawan saya di kampung sebelah. Kenapa nak ziarah dia? Keluarga kamu? Tak. Adik-adik-mu? Tidak. Dia buat baik pada kamu? Tidak. Tapi kamu nak pergi kenapa? Dia kata, aku semata-mata nak pergi ziarah dia semata-mata kerana Allah. Dengar tuan-tuan. Esok kita pakat ziarah belakang kerana Allah. Malaikat kata tak ada kerana lain. Dia kata tak ada kerana lain. Malaikat kata inni rasul min rabbil alamin. Aku ni utusan daripada Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan kepada kamu satu kelebihan. Allah Taala sayang kepada kamu kerana kamu menyayangi saudara kamu kerana Allah. Jadi malaikat dia mengaku dia malaikat. Tapi kalau kita agak-agak yang boleh jadi malaikat tu nampak cantik. Tak? Kalau tengok hantu masa kita kecil-kecil dululah. Orang kata kalau nak tengok hantu kena tengok kat bawah celah kangkang kita tengok. Kalau nampak kaki tak rapat hantu. Tengok celah kaki tak rapat sungguhnya sepak dia kawan tu. Apa dia ada hitam apa kat bawah kain ni kan. Itu masalah dia. Jadi beriman malaikat tak tengok. Beriman dengan kitab. Oh dia kata ini Quran di tangan kita. Kita kata kita tak tengok waktu turun, waktu nuzulul Quran, waktu Quran turun, tuan-tuan tengok tak? Tak tengok. Jadi kita terima perkara yang sudah sabit, yang sudah tetap. Maka rukun iman yang 6 itu dia panggil beriman. Artinya kita percaya, kita yakin dengan hati kita. Jadi dikembarkan iman dengan Islam berbeza. Yang ni yang batin, yang ini yang zahir. Tapi bila dia tidak bersama masing-masing, maka kita boleh kata orang ni orang Islam, orang ni orang beriman. Sama je, dia jadi sama balik. Baik. Itu dia panggil al-aqidah. Apa makna aqidah tadi? Mu'taqad, kepercayaan kita, al-imanul jazim, keimanan yang putus bahawa yang tidak ada syak, tidak ada ragu lagi. Dengan itu apabila kita sebut al-aqidatul islamiyah, aqidah islamiyah maksudnya iman. Tuan-tuan tanda di situ dia punya definisi, al-imanul jazim billah, beriman yang putus dengan Allah Azza wa Jalla, wa ma yajibu lahu minat tauhid wa ta'ah, dan kita yakin dan percaya dengan keesaan Allah Azza wa Jalla dan kewajipan kita untuk mentaati Allah Azza wa Jalla dan beriman dengan malaikatnya, dengan kitabnya, dengan rasulnya, dengan hari akhiratnya, dengan qada dan qadar, dan kita beriman percaya dengan semua perkara-perkara yang gaib yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla dan disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia panggil dari sudut keimanan yang kita sebut akidah Islamiyah. Jadi itu dia panggil la musyahah fil istilah. Sama ada kita guna akidah Islamiyah atau kita gunakan tauhid pada Allah Azza wa Jalla, jadi dua perkara yang sama. Kita pergi kepada Ahlus Sunnah. Bila kita kata Ahlus Sunnah, siapa dia Ahlus Sunnah? Jadi para ulama ketika itu berbincang tentang bila kata Ahlus Sunnah. Saya banyak kali bawa orang Arab mari sini. Dia kata, kamu ni mazhab apa? Saya kata, alhamdulillah, Malaysia mazhab Ahlus Sunnah. Dia pun sukalah, alhamdulillah. Tapi aku nak tanya kamu. Ni, orang-orang Islam ni, baca ke tidak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang kita panggil sama ada Sahih Bukhari, baca dah? Kata tengok budak lagi setengah. Saya baca. Nah, jadi akhir-akhir ni orang penjual kitab banyak kan? Dia ramallah sikit. Kita tengok di rumah kawan-kawan itu ada Sahih Bukhari, terjemahan. Kalau tak ada yang Inggeris, ada yang Melayu. Jadi suka-sukanya ada kitab. Buka tak tahu lagi kan? Wallahi minta maaf lah saya sambil gurau sebut tu, kadang-kadang betul sungguh dah. Jadi kata ya Arab, wallahi hadza amrun ajib. Kaif, dia kata, bagaimana kamu mendakwa sebagai Ahlus Sunnah tapi kamu tidak baca pun sunnah? Saya kata, Syekh, jangan tanya berat-berat. Tanya dulu Riyadhus Salihin dulu biar khatam. Nah, ini masyarakat kita ni kalau boleh memahami hadis 40 yang disusun oleh Imam Al-Hafiz Imam Nawawi, bagi saya menarik. Kita kena cuba, usaha juga. Jangan kata, oh saya tua dah. Tak ada tua, tak ada muda dalam menuntut ilmu. Tidak ada tua, tidak ada muda. Selagi kita tak pandai, kita menuntut ilmu. Kalau boleh kita belajar ilmu hadis ini biar mendalam.
Pasal tu ulama boleh katakan sepakat qabul menerima apa yang disusun oleh Imam Nawawi dalam hadis dia 40 hadis tu merangkumi semua perkara dengan akidahnya, dengan ibadatnya, dengan akhlak dan dengan perkara peraturan hidup ada dalam tu. Jadi itu dia panggil asas kepada perbincangan. Maka bila sebut tentang ahlus sunnah apa jadi? Jadi ahlus sunnah itu kita kata, saya tak nak definisikan sunnah, iaitulah hiya ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam minal ilmi wal amal wal i'tiqad. Kalau orang kata apa itu sunnah, iaitulah segala perkara yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada ilmunya, daripada amalannya, daripada i'tiqad, kepercayaan. Jadi sumber kita duduk di mana? Duduk di ahli sunnah. Sebab apa para ulama dikatakan ahli sunnah dia? Kenapa? Sebab mereka itu listimsakihim, kerana mereka berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita kata kita ahli sunnah, sebab kita berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga al-jamaah. Kenapa dinamakan al-jamaah? Kerana jamaatul muslimin bermula daripada Nabi, para sahabat, ulama-ulama yang besar di kalangan imam tabi'in, dan imam-imam yang empat lepas daripada mereka, dan seterusnya. Imam-imam ini berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dinamakan sebagai ahli sunnah wal jamaah. Jadi itu dia panggil ciri-ciri yang patut ada pada kita. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut kepada kita, sunnah itu iaitulah semua amalan yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada ilmu, daripada amalan, dan juga daripada i'tikad, kepercayaan, dan al-hadyu was-suluk, petunjuk yang diajar oleh Nabi, dan akhlak yang mulia. Jadi kalau kita kata akhlak kita ni ambil orang tu, ambil orang ni, saya kata itu ada masalah kita di dalam mentarifkan definisi tentang bagaimana kita nak jadi ahlus sunnah. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, hari ini kita kata kita ni pencinta sunnah. Ada di kalangan kita orang tak suka kepada sunnah? Ada? Tak mungkin. Dakwah ahli sunnah tak suka sunnah. Ajaib nama dia lah gitu. Cuma dari sudut amali, dari sudut amalan, kadang-kadang kita jumpa hak Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, kita tak ingat. Saya buat contoh yang paling simple sekali. Di dalam solat kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara amalan dia yang paling kuat solat. Bahkan iza hazabahu amrun, kata para sahabat, apabila mari benda-benda yang menyusahkan Nabi, faza'a ila salat, dia mula dengan solat. Jadi solat di antara agenda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jaga. Baik, itu dari sudut ibadat yang dilakukan. Puasa sama juga. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa. Kadang-kadang kata sahabat dia tak puasa, sunat. Ada kalanya dia puasa banyak-banyak, di antaranya bulan-bulan haram, bulan Muharram, bulan Syaban. Nabi kita banyak berpuasa kerana beberapa sebab yang ada. Dan yang seterusnya masalah as-suluk, masalah adab, masalah akhlak. Kita hari ni duduk nampak macam tak ada contoh yang boleh diambil dalam akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka banyaklah orang duk cari kitab-kitab tentang adab, tentang akhlak, untuk nak sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Bila orang mari tanya, dia kata, "Ustaz, apa yang kita nak buat ni?" Saya kata, tidak payah, tidak susah. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terkandung yang pertama sekali dalam Al-Quranul Karim. Allah kata, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Engkau ya Muhammad mempunyai akhlak yang sangat mulia. Orang mari tanya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kaifa, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aisyah kata, kana khuluquhu al-Quran. Aisyah kata akhlak Nabi Quran. Quran sebuah itu adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menterjemahkannya di dalam tingkah laku dia, dalam muamalat dia, dalam akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Akan timbul lagi soalan, susah juga tu macam tu, kan? Susah tak susah?
Pasal Quran tu payah juga nak ambil. Maka kita kata dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita dah ittifaq dah. Hadis Nabi setakat ni tak khatam lagi, kan? Jadi saya ambil jalan yang paling mudah, yang paling simple. Iaitulah kitab hadis yang disusun oleh Imam An-Nawawi, nama dia Riyadhus Salihin. Tuan-tuan, Riyadhus Salihin baca atau tak baca lagi? Saya nak turun taraf sikit. Ahlus sunnah, kita belajar sunnahnya dalam bab akhlak, dalam bab suluk, dalam bab adab melalui kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin ini saya rasa tak payah. Tidak payah. Sebab Imam Nawawi rahimahullahu taala dia ambil bab ini, dia sebut bab. Kemudian kadang-kadang nama bab tu panjang. Sebab itulah khulasah kepada hadis yang akan disebut 5, 10, 15 hadis dalam bab ini, babnya sekian-sekian. Jadi kita baca bab, kita tahu dah hukum. Cuma sandarannya adalah hadis. Maka dibawa, yang pertama sekali dia akan bawa Al-Quranul Karim. Itu metod ataupun cara penulisan Imam Nawawi. Dia mula dengan Al-Quranul Karim, tulis. Qala Allah Ta'ala, satu ayat, ada dua ayat, ada tiga ayat dibawa yang berkaitan. Kemudian dia mula dengan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada kalanya satu bab, dua hadis, ada 5 hadis, ada 6 hadis, ada 10. Mengikut banyak sikitnya hadis yang didapati dalam bab yang tersebut. Jadi ilmu adab, ilmu suluk kepada Allah Azza wa Jalla ni memadai dengan kita memiliki kitab Riyadhus Salihin. Itu pada perkiraan saya. Maka semua yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitulah sunnah. Al-jamaah tu siapa? Iaitulah jamaatul muslimin yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum sangat-sangat mengambil berat dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis yang saya nak tunjuk contoh, iaitulah hadis solat sunat rawatib. Kita hari ni solat sunat rawatib kita buat dah kan? Selalu buat qabliyah, ba'diyah. Satu hadis yang diriwayat oleh Ummu Habibah. Tanda Ummu Habibah ni nama dia Ramlah binti Abi Sufyan. Ramlah binti Abi Sufyan. Abu Sufyan tu siapa? Siapa Abu Sufyan? Belajar sirah kita ni. Siapa Abu Sufyan? Bapa mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berlawan dengan Nabi daripada bila? Daripada semula-mula Nabi jadi rasul. Di Mekah berlawan. Kemudian dalam peperangan peperangan Badar ni tahun yang ke berapa? Tahu peperangan Badar? Cepat siapa jawab? Kita bagi hadiah. Angkat tangan boleh jawab. Muslimi ke muslimat? Ya jama'atul khair. Badar berlaku pada tahun yang kedua bulan Ramadan, 17 Ramadan. Kena ingat. Nanti bagi bulan Ramadan tahun ni buat seminar Badar Al-Kubra besar-besaran. Biar ingat tarikh ni. Kita dia ingat tarikh raya Cina, dia ingat tarikh hari itu, hari ni, semua kita ingat. Sebab hari cuti hari tu. Nah. Sampai nak akikah anak pun tunggu raya Cina. Saya kata apa kena-mengena apek tu dengan anak awak? Kan? Tak ada kena-mengena. Anak kita ni akikah dia pada hari ke-7, bukan hari raya depa Bali, hari belah kelapa. Nah. Jadi Badar. Dalam peperangan Badar, bos besar mati. Abu Jahal mati. Ketua besar mati, maka ketika itulah Abu Sufyan mula jadi ketua. Naik taraf. Dan dia masuk Islam bila? Pada pembukaan kota Mekah. Ini yang saya nak sebut pada kita, para jemaah. Kita ni duduk di bawah tahta masyiatillah. Ini akidah Ahlussunnah. Kita ni duduk di bawah masyiatillah, di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Abu Sufyan 20 tahun berlawan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia masuk Islam pada tahun yang ke-8, tahun yang ke-9, tahun yang ke-10 pergi haji dengan Nabi.
Maknanya dia bersahabat dengan Nabi hanya 2 tahun saja, dia mendapat jadi sahabat, bapa mertua Nabi, dan anak-anak dia selepas dari itu menjadi khalifah, Muawiyah dan lain. Subhanallah, Allah Ta'ala Maha Kaya. Ramlah binti Abi Sufyan, gelaran dia Ummu Habibah. Dia kata dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku hafal, aku ingat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Nabi kata, siapa yang menjaga 12 rakaat satu hari satu malam. 12 rakaat satu hari satu malam. Tanda tuan-tuan, 2 lepas sebelum subuh, maknanya sunat fajar. 4 sebelum zuhur. Belum zuhur 4 rakaat. 2 selepas zuhur. Berapa dah? Ya? 8. 2 selepas asar. Tulis tak? Kenapa tak tulis? Lepas asar tak ada. Alhamdulillah, hebat dah orang sini ni. Ada setengah tempat tulis juga. Saya tengok dia tulis. Jangan tulis. Nama esok lepas asar, Allahu Akbar. Ni Abu Anas malam bagi ijazah hadis ni. Berat kita ahli sunnah Malik lagi ni. Ya. Lepas maghrib 2, lepas isya 2. Dia kata apa? Aku Allah SWT akan bina sebuah mahliga dalam syurga. Tuan-tuan nak ke tak nak? Nak ke tak nak? Tak usah jawab. Esok cukup tak cukup 12? Bermula daripada lepas maghrib tadi buat dah kan? Buat dah. Lepas isya nanti buat 4. Esok sambung lagi. Kalau cukup 12 satu hari satu malam, maka dia dapat satu mahliga dalam syurga. Besar kita punya pahala. Jadi kalau kita jawab semua, orang jawab nak belaka, siapa tak jawab? Tapi nak tak nak bukan dengan mulut jawapan, dengan lakukan salat. Kata dia Muhabibah, ma taraktuhunna, tak pernah lagi aku tinggal solat ini semenjak aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Rawi daripada dia pula, Ambasah, meriwayat mengatakan tak pernah aku tinggal amalan ini semenjak aku dengar daripada fulan. Rawi yang ketiga pula kata, tak pernah aku tinggal amalan ini semenjak aku dapat daripada hadis ini daripada Ummu Habibah radhiyallahu anhu. Subhanallah. Ini dia panggil ulama, maknanya kita nampak, kita faham bila kita kata kita ahlus sunnah artinya orang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kita nak sangat-sangat para jemaah sekalian, bila kita hari ini kita jumpa sunnah amalan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sabit, yang sahih, kita pegang. Buat amalan terus. Tak payah duk tunggu banyak-banyak. Jangan duk kata ya orang tak biasa buat. Kita tak biasa sebab kita tak jumpa. Kan? Kita tak dengar. Satu kes lagi. Ini contoh. Sayyidina Ali dengan isterinya Fatimah radhiyallahu anhuma. Fatimah dia pergi mengadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangan dia ni keras dah. Duduk orang panggil duduk kisah gandum. Kan dulu bukan ada blender macam kita ni. Dia tangan dia keras dia, ya Rasulullah, mintalah kalau ada pembantu hamba seorang bantu dia di rumah. Nabi tak jawab. Dekat dengan nak tidur malam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mari rumah anak dia Fatimah, dekat rumah dia, belakang rumah. Kalau kita pergi masjid Nabi sekarang ni, dekat makam Nabi depan, kan? Kita pusing pagar tu, ujung tu rumah Fatimah. Kata dia Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mari melawat aku pada waktu malam sedang kami nak tidur dah. Nabi kita pergi. Nabi kata apa? Wahai dua anakku, nak ke tidak aku tunjuk pada kamu suatu amalan khairul lakuma min khadim, lebih baik bagi kamu berdua ni daripada aku bagi seorang khadam. Nak tak nak? Kalau Nabi bagi offer lagi tu, tawaran lagi tu, siapa tak nak? Semua orang kata nak. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada dia, hendaklah kamu baca subhanallah 33 kali waktu nak tidur. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Jadi cukup 100 kali. Khairul lakuma min khadim, lebih baik bagi kamu daripada terima khadam.
Jadi kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tak pernah aku tinggal bacaan ini semenjak aku dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat-sahabat Sayyidina Ali cuik dia. Ali wala lailatul siffin. Tengok. Orang nak siasat. Ali, kamu kata kamu tak tinggal bacaan ini walaupun semenjak kamu dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam peperangan Siffin, malam perang. Mu tak tinggal juga. Nabi kata wala lailatul siffin. Malam tu pun aku baca juga. Hadahu, inilah dia panggil simah, ciri-ciri ulama ahlus sunnah, orang yang sangat mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak akan tinggal bila mereka dapat. Jadi inilah yang menjadi kepincangan kepada kita hari ini. Kita dapat sunnah, tapi amal dari sudut amalinya, dari sudut amalannya, kadang-kadang nampak tidak bertepatan dengan apa yang kita ada. Maka kita akan hanya mendakwa saja nama kita Ahlus Sunnah, tapi tidak berpegang dengan betul-betul sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi, bila sebut tentang jamaah, maka para ulama katakan jamaatul muslimin. Siapa dia jamaah yang awal sekali? Iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kemudian lepas pada itu para sahabat dengan tabi'in dan pengikutnya. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata alaikum khairul qurun qarni. Sebaik-baik ahli, orang yang hidup dak itu, iaitulah orang yang hidup di kurun aku. Maka orang yang hidup sekali dengan Nabi di kurun Nabi siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum, kan? Kemudian summal ladzina yaluna. Kemudian orang yang selepas pada itu, sahabat, dan dia panggil kibarut tabi'in. Sahabat dan ulama-ulama tabi'in yang besar, yang sudah berumur, sudah tua. Kemudian summal ladzina yalunahum, kemudian mari orang generasi yang ketiga. Maka para ulama mengatakan tiga ya. Kurun Nabi, kurun yang pertama, kurun yang kedua, kurun yang ketiga. Ini yang dikatakan al-jamaah, iaitu jamaatul muslimin. Maka ketika itu para ulama Islam apabila berbincang tentang ahlus sunnah wal jamaah, iaitulah orang yang berpegang dengan sunnah dan berpegang dengan amalan yang telah dilakukan oleh jamaatul muslimin yang terdiri daripada mereka ini, sebab Nabi kita memperakui sedemikian. Jadi kita tahulah fitnah yang berlaku dalam dunia ini. Mari selepas daripada itu, selepas daripada kurun al-mufaddalah ini, banyaklah berlakunya pecahan-pecahan dalam dunia Islam yang tidak terkawal. Perpecahan yang awal dalam dunia Islam ini bila di akhir pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan. Akhir pemerintahan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, iaitulah sudah berlaku bibit-bibit perpecahan, membawa kepada terbunuhnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu ketika sedang baca Quran. Utsman tengah baca Quran, orang bunuh dia. Kemudian disambung oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Maka zaman Sayyidina Ali zaman yang agak kritikal. Kenapa? Sebab golongan-golongan munafikin, golongan Yahudi yang berselindung di sebalik nama Islam, iaitulah Abdullah bin Sabah Al-Yahudi, dia asal Yahudi. Dia telah masuk attack orang Islam. Dia kata tengok Ali tak tegas. Kenapa dia tak cari pembunuh Sayyidina Utsman? Sudah. Jadi di atas nama darah Utsman, bangun satu kelompok nak membela Utsman. Maka akhir sekali timbullah perbalahan, berlakunya peperangan Jamal, peperangan di antara Sayyidina Ali dengan tentera Sayyidina Muawiyah. Berlakunya tentera Siffin. Maka ketika itu timbul satu kumpulan, nama dia kumpulan Khawarij. Kumpulan Khawarij. Maka Khawarij ni siapa? Khawarij iaitulah golongan yang menentang Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dia tentang Sayyidina Ali, bahkan ada di kalangan mereka yang mengatakan Ali kafir. Awal lagi tu. Sayyidina Ali wafat dia bila? Pada tahun 40. Maknanya tahun yang ke sebelum 40 telah berlaku. Biasa akan ada pro dan kontra. Itu tak boleh lagi dah. Betul tak? Yang ni Khawarij menentang Sayyidina Ali. Satu kumpulan lagi, nama dia kumpulan Syiah. Dia panggil kumpulan, akhir sekali Syiah ni terkenal dengan nama kumpulan Rafidah, iaitulah kumpulan yang menyokong Sayyidina Ali. Di akhir sekali mari puak-puak Abdullah bin Sabah tadi, geng Yahudi tadi, dia attack dua-dua. Yang lawan Sayyidina Ali, lawan,
Yang menyokong Sayyidina Ali akhir sekali dipujuk, digoda, sehingga pengikut-pengikut Sayyidina Ali ni, pokok Syiah ni, ada Syiah yang sekadar membela Sayyidina Ali, ada Syiah yang ghulatus Syiah yang melampau, sehingga sampai mereka mentaklihkan Ali, mengatakan Ali itu Tuhan. Itu peringkat awal. Lepas pada itu marilah kumpulan-kumpulan lain, Ja'd bin Dirham yang mengatakan Quran itu makhluk, yang kemudian diikuti oleh murid dia, nama dia Al-Jaham bin Safwan, dikenali dengan nama Al-Jahmiyah. Maka bermulalah timbul fahaman-fahaman begini. Maka para ulama Ahlus Sunnah subut, sebagaimana pejalnya bukit batu yang keras, ketika itu mereka tidak berganjak, masih lagi mempertahankan akidah Ahlus Sunnah ini wal Jamaah. Maka timbullah sehingga sampai kepada zaman Ahmad bin Hanbal yang diuji dengan fitnah mengatakan Quran itu makhluk. Bila mereka kata Quran itu makhluk, Imam Ahmad bin Hanbal di antara ulama yang tegas, yang tidak mau takwil. Jadi ada ulama lain takwil. Bila dia kata makhluk, tak apa. Apa kamu kata? Dia angkat tangan begini. Taurat, Injil, Zabur, Quran, semua ini makhluk. Nampak dia punya cara dia nak lepaskan diri. Dia kata semua ni makhluk. Semua mana? Bukan Quran tu, jari dia ni makhluk. Selamatlah dia. Oh, beres. Jadi si pemukul pun bukannya faham sangat. Asalkan kata makhluk, lepas. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sehingga digelar dengan nama Imam Ahlus Sunnah. Kenapa? Sebab dia kata tidak, aku tak boleh takwil. Kenapa? Penuh padang. Pada hari perbicaraan penuh padang. Orang mari tunduk dengan pennya, dengan kertas nak tulis adakah Quran itu makhluk ataupun tidak. Maka Imam Ahmad pada malam nak dibicarakan. Imam Ahmad kata apa? Pada malam tu aku termenung. Tengok, aku termenung. Sebab apa? Sebab bimbang besok, takut tak sabar menghadapi ujian. Ini dalam cerita riwayat. Saya bila baca cerita ni, saya rasa sebab tengok dengan keutuhan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Tiba-tiba dia kata datang seorang kawan dia dalam penjara, seorang pencuri. Wallahi ajaib. Kadang-kadang kita ustaz ni kena motivasi ke orang biasa, hebat juga orang tu pun. Ya, kita tak boleh perlekehkan orang. Pencuri itu mari, dia kata, ya Imam, anta imam, mu masuk penjara untuk mempertahankan yang benar. Naklah kamu sabar mempertahankan kebenaran. Aku masuk penjara kerana mencuri, aku boleh sabar semata-mata nak mempertahankan hak aku. Dia pencuri, tak mau mengaku kalah, tak mau mengaku salah. Dia kata aku pencuri boleh sabar, tak kalah tuan seorang imam tak boleh sabar. Sehingga Imam Ahmad dikatakan, anak dia dengar cerita selalu doa kepada orang ni. Sehingga anak tanya, siapa dia? Ayah, siapa orang yang selalu tuan ayah doakan dia? Imam Ahmad kata, inilah seorang pencuri dalam penjara yang telah memotivasikan aku sehingga aku menaik semangat pada malam itu untuk berhadapan dengan tentera pemukul Mu'tazilah yang ada. Jadi Imam Ahmad pada hari itu dipukul sehingga kata di ahli sejarah, kalaulah pukulan itu dipukul kepada seekor gajah, mati gajah. Waktu dipukul, pakaian dia terkoyak. Imam Ahmad berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, sekiranya akidah aku ini benar, yang engkau redai, janganlah terdedah aurat aku. Subhanallah. Kalau apa yang aku pegang ini benar, minta supaya aurat aku ini tidak terdedah. Kita tak jaga akidah lagi dah. Aurat terdedah mana sana sini dah. Tak kena pukul lagi, Nak pergi pasar malam tu, habis dah. Ini masalah kita. Jadi ini dia panggil standard. Jadi waktu dipukul katanya terdedak aurat dia kecuali terdedak baju dia koyak kecuali di bahagian aurat itu tidak terdedah, sehingga tali yang mengikat seluar dia itu tak putus. Allahu Akbar. Jadi inilah para jemaah sekalian. Jadi di dalam kita melayari bahtera Ahlus Sunnah sampai ke hari kiamat ini, jadi apakah pegangan kita? Apakah yang ciri-ciri yang kita kena ada? Cuba tengok di sini. Yang pertama sekali tuan-tuan kena tengok perbezaan. Hari ini Ahlus Sunnah, boleh katakan semua orang kata Ahlus Sunnah belaka. Orang yang bawa ajaran yang pelik-pelik, berzikir sampai tercabut kopiah pun Ahlus Sunnah. Ya.
Bawa gendang besar dah masuk masjid, gendang pun Ahlus Sunnah. Siapa yang tak nak bergendang dalam masjid dianggap tidak Ahlus Sunnah. Terbalik habis dah. Pelik kita rasa, ajaib. Kan? Jadi kita tengok ciri-ciri yang telah digariskan oleh para ulama. Dia kata kalau nak tengok Ahlus Sunnah itu, yang pertama sekali masdar. Kita kena tengok sumber pegangan Ahlus Sunnah. Ambil di mana? Awak buat macam ni, mana sandaran? Maka dia kata sumber Ahlus Sunnah itu yang pertama sekali Al-Quranul Karim. Tengok dalam Quran. Ada ke tak ada? Kalau ada, sah. Yang kedua kita kena tengok dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok dalam sunnah. Ada perbuatan ini ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kata ala ra'si wal ain. Kita junjung di atas kepala kita, maka itu amalan Ahlus Sunnah. Jadi kemudian kita tengok kepada makan alaihi as-salafus salih, amalan-amalan yang dilakukan oleh ulama-ulama di kalangan salafus salih yang kita sebut tadi, ada dibuat oleh para sahabat. Ada Sayyidina Abu Bakar buat, ada Sayyidina Umar buat, ada Abu Hurairah buat, ada Sayyidah Aisyah buat, ada apa ni tabi'in, Sa'id bin Musayyib contohnya. Kita kata Abdullah bin Mubarak, Imam Syafi'i, imam-imam yang besar, itu termasuk di kalangan ulama-ulama salafus salih. Kalau ada, maka kita mengatakan alhamdulillah ada sandarannya. Jadi kita punya skill, sempadan dia kita letak al-qurun al-mufaddalah, kurun yang ketiga. Tapi kalau hak ni semua tak ada belaka, tiba-tiba mari daripada mana? Mari daripada saya ni, tak ada masalah. Sebab amalan-amalan kita ni walaupun tidak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis, tapi saya dapat mimpi. Kita mengatakan ru'ya al-anbiya sadiqah. Mimpi para nabi benar, tak ada siapa boleh pertikaikan. Karena itulah bila Nabi Ibrahim alaihissalam dia bermimpi sembelih anaknya, Ibrahim kata inni ara fil manam anni azbahuk. Ismail, ayah mimpi, dalam mimpi aku ni aku sembelihmu. Ismail tak kata ayah ni, hey, silap makan ubat ke macam mana? Tak. Ada mimpi sembelih anak lah. Ismail akur, sebab Ismail juga Nabi. Dia tahu mimpi para anbiya benar. Maka Ismail kata if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Buat. Ayah, laksanakanlah mimpi kamu itu, insyaallah anak dah sabar. Ajaib. Tapi zaman kita hari ini bila mari mimpi, maka para ulama mengatakan mimpi bukan sumber masdar menjadikan hukum hakam. Tidak. Jadi dia kata mimpi Nabi kan benar? Memang. Kita boleh mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi panjanglah perbahasan. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani fil yaqazah. Jadi siapa dia tengok aku dalam mimpi, seolah-olah dia tengok aku dalam tidur, dalam jaga. Jadi para ulama berbahas panjang. Dalam hadis Bukhari ada bincang masalah ini. Kita mengatakan mimpi bukan sumber hukum, sumber menjadi sumber perundangan Islam ni duduk di Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' para ulama muslimin dan qiyas yang sahih dalam masalah hukum. Nah, itu yang pertama, kita kena tengok masdar at-talaqi, sumber mari daripada mana. Maka para ulama telah menggariskan kepada kita khasaisul aqidah. Saya baca secara cepatlah. Ciri-ciri akidah Islamiah itu, yang pertama sekali kita kena balik kepada rabbaniyatul masdar, sumber dia mari daripada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mari daripada Allah, maka benarlah apa yang disebut itu. Yang kedua, ciri akidah Ahlussunnah annaha sabitah. Mana dia ni sabit, mari daripada Allah, dia tidak akan berubah. Tidak akan berubah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ketika dalam tafsir ayat walaqad ba'atsna kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Allah kata walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sesungguhnya kami telah bangkit bagi setiap umat itu seorang rasul. Apa dia dakwah Rasul alaihi wassalatu wassalam? An i'budullah wajtanibut taghut. Semua nabi-nabi mengatakan dakwah mereka sembah Allah, jauh daripada taghut. Itu dakwah para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Jadi sama. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawa nahnu ma'asyiral anbiya ikhwatun li'alat. Kami para nabi
seperti adik-beradik tiri. Bapa sama, ibu lain. Apa maksud dia? Agama kita satu, iaitulah tauhid pada Allah Azza wa Jalla. Yang berbezanya syariat. Berbeza, sedikit berbeza. Macam syariat Nabi Allah Musa AS, syariat Nabi Allah Adam, boleh kahwin adik-beradik kan? Mari syariat Musa, tak boleh makan tu, tak boleh makan ni. Bila orang nak taubat, faqtulu anfusakum fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Hendaklah kamu taubat dan bunuh diri. Mari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala telah buang al-aghlal wal asqal, segala keberatan, kesusahan. Syariat terdahulu telah diringankan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Muhammad ini dipanggil umat marhumah, umat yang dirahmati. Nabi kita rahmatan lil alamin, yang bersifat dengan rahmat pada sekalian alam. Maka marilah bila kita buat maksiat, kalau kita tersalah buat maksiat, terjebak dengan kemungkaran, tak ada api mari bakar selalu. Kalau tidak, senang ya kita dah bagi tahu kepada malaikat, tu rumah tu kelak malam tempat orang minum arak, tempat orang berzina, biar api bakar, tak ada masalah apa-apa. Orang buat dosa senyap je, boleh makan juga. Cuma bila mari satu mazhab baru di akhir zaman ni, nama dia mazhab tanah kubur. Dalam drama tu lah, drama tanah kubur. Tuan tu tengok tak tengok? Kalau tak tengok, saya tak nak cerita. Tengok juga tak? Bukan nak tengok sangat ustaz, cuma tertengok. Buka-buka TV tengok. Saya beberapa kali tertengok. Saya tak nak tengok benda ni, tengok. Tanah kubur ni kalau orang buat maksiat, sama ada mayat dia busuk, berulat, ataupun kubur dia terbakar. Kita kata ini menyalahi rahmatan lil alamin. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini umat yang disembunyikan rahsia dia di dunia ini. Kenapa kita suka sangat nak suruh Allah Taala dedahkan rahsia kita? Malu kita tuan-tuan kalau Tuhan dedah rahsia. Sehingga para ulama buat syair, kalaulah manusia ni tahu betul-betul aku la abassalamu alayya, siapa pun tak nak salam dengan kita. Kalau orang tahu dosa-dosa kita, nak salam tidak? Muka ni nak salam tak? Tapi oleh kerana orang tak nampak kita, orang tengok kopiah kita, tengok baju Melayu kita, songkok kita dah, Allah ni warak ni, masjid sah depan selalu. Tapi dia tak tahu kawan ni lah kaki rasuah besarnya. Contohlah agak-agaknya begitu kan. Orang ni baru ni saya cerita kan, pergi Mekah nak pergi beli hadiah jam cantik. Dia kata barang-barang Mekah ni hebat. Kata nak buat apa benda ni? Dia kata senang, nak balik bagi hadiah ke pegawai-pegawai tinggi untuk mudah nak dapat lesen tenda. Kata subhanallah, pergi beli jam hebat di Mekah. Ada kawan dia cuit, tak cukup lagi setakat beli jam Mekah, pergi bawa tawaf sekali lagi. Baru mudah lulus dah. Baru senang dia. Tuan, saya minta permohonan Tuan ni, sekali dengan jam ni, dan jam ni telah ditawaf dan telah dijiruh dengan air Zam-Zam. Bagi naik taraf lagi. Nak kata apa ya? Ini semua. Jadi kita kata tidak, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini umat ciri-ciri dia akidah yang sabit. Allah Taala sebut dalam Quran, fa'aqim wajhaka lid-din hanifan fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Tidak berubah cara dakwah kita, dakwah Islam ini, ciri-ciri akidah Islamiah ini tidak berubah dan dia berterusan. Ciri yang ketiga, ciri akidah ya, tauqifiyah ghaibiyah. Dia panggil tauqif. Kita boleh terima akidah ni, bukan boleh reka sendiri. Kita hanya boleh menerima daripada Allah Azza wa Jalla, daripada kitab Allah, dan kita boleh terima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu, dalam perkara akidah, dia panggil benda yang ghaib, tak nampak. Masalah syurga dengan neraka, masalah sirat, jambatan di atas neraka Jahannam pada hari kiamat esok, berapa lama tempoh nak duduk, 50 alfasanatin, 50,000 tahun hari dunia yang Allah SWT nak kira kita pada masa itu. Ini semua amrun ghaibi. Di mana syurga, di mana neraka, ada kata ada. Kalau kita tak bincang pun kita nak tahu apa. Tapi itulah yang dipanggil keimanan kita kepada Allah. Kita beriman dengan perkara yang gaib, tapi mari daripada Allah, sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sumber kita. Karena itu jangan duk main-main. Hari ni orang buat benda pelik-pelik. Siapa dia tak salat asar, begini dosa dia. Siapa dia begini, siapa dia tak tutup aurat, sorak rambut,
kena berapa tahun dalam neraka. Bila kita cari semak dalam hadis-hadis Nabi, tidak terdapat benda ni. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau orang tanya dia, memang saya niat baik ustaz, tak mau orang nak tinggal solat, tak mau orang perempuan dedahkan aurat, jadi kita sebar lah. Kita tak ada autoriti untuk nak menyebarkan benda ni. Sebab apa? Benda ni perkara ghaib. Dosa pahala ni amrun ghaibi, benda yang ghaib. Yang ada autoriti untuk menyampaikannya siapa? Nabi SAW. Jadi kita jangan pandai-pandai. Kalau benda di luar daripada kuasa kita, jangan pandai. Jadi kalau orang kata hadis ni bukan hadis, abaikanlah, jangan duduk sebar-sebarkan. Jadi ada juga penyebar hadis palsu ni. Waktu itulah orang tanya dia, kenapa awak buat benda ni? Dia kata, saya bukan menipu ke atas Nabi, tapi saya menipu untuk Nabi. Faham ke tidak dia punya istilah? Mana kalau kita tipu ke atas Nabi, mana kita buat ni? Ni kita tipu untuk Nabi. Kita kata Nabi kata, biar orang ni semangat nak beribadat. Maka para ulama katakan menipu atas Nabi ke untuk Nabi, dua-dua tu nama dia pembohong belaka. Tak usah kata beginilah, saya buat orang panggil mudah-mudah ya kita punya apa ni? Contoh. Si A dengan si B ni berkawan. B bangun lepas solat Isya, isytihar. Tuan-tuan semua jemput ke rumah si A, malam ni kita makan dinner di sana. BBQ siap dah. Si A duk tengok kat pintu, agak-agak kena tumbuk tak malam tu. Bila aku ajak, aku masak nasi pun duk cadang dengan isteri nak pergi nasi bungkus malam ni, kau ajak orang pergi rumah pula. Itu dia panggil bohong untuk dia. Ini pandai-pandai kita pergi letak atas nama Nabi SAW hadis-hadis yang memang telah disebut oleh para ulama sebagai hadis palsu. Orang kata hadis palsu pun hadis juga. Nama dia sudah istilah. Oleh kerana disandar kepada Nabi, maka dia jadi hadis. Saya ringkas je. Kemudian ciri yang keempat akidah Islamiah itu, dia panggil syumul. Lengkap dia. Adanya pahala, adanya dosa, adanya kepercayaan kepada Allah, kepercayaan kepada Rasul, pada malaikat. Jadi dia panggil ciri-ciri dia ni jelas, melengkap dalam semua perkara, dan akidah yang ada itu wuduh, jelas. Akidah kita jelas. Ambil daripada Nabi SAW. Nabi kata apa? Taraktukum alal bayda. Aku tinggal kamu ni di atas landasan yang jelas, putih. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siang. Maknanya jelas. Yang ciri yang seterusnya, iaitulah yang keenam, as-suhul wal yusr. Suhulatun wal yusr. Mudah dan senang. Sebenarnya akidah kita ni tak payah. Saya selalu cerita soalan-soalan yang ditanya oleh orang Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Badui mari tanya Nabi. Tengah Nabi duduk berjalan nak pergi haji. Mari pak cik Badui pegang tali unta Nabi. Orang yang duduk jaga unta Nabi kata, lepas. Nabi kata, lah, biarkan. Layan dia. Apa soalan dia? Dia kata, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya amalan yang boleh saya pergi syurga jauh daripada neraka. Senang ke payah? Simple soalan. Maka Nabi kita kata, ta'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Sembah Allah, jangan melakukan syirik. Kemudian tunaikan solat, zakat, haji. Jadi orang Badui ni lepas dia terima ni, dia pegang tangan. Biasa sistem Arab ni dia suka pegang, buka tangan. Mana kalau dia tanya dia pegang. Bila orang sudah bagi tahu dia tutup. Maknanya saya terima dah. Jadi dia kata, Nabi kata lepas. Da'in naqah. Jadi beberapa soalan yang ditanya oleh orang Badui. Badui ni bukan mengaji di sekolah, bukan mengaji universiti pun. Menulis pun tak pandai. Tapi dia tanya soalan yang simple. Jadi dalam akidah Islamiah ini tidak ada ta'qid, tidak ada benda yang payah-payah. Tapi bilakah menjadi amalan, bila kita nak faham ilmu tauhid ni terpaksa kena payah, bila mari falsafah. Bila mari falsafah ni maka perbahasan. Jadi ulama-ulama Islam dia tak akan diam. Bila orang timbulkan isu, mereka mesti jawab. Karena itulah imam-imam yang besar kadang-kadang terpaksa mereka ini tenggelam dalam ilmu falsafah untuk nak menjawab balik segala kekeliruan yang ditimbulkan oleh falasifah pada waktu mereka. Imam Al-Ghazali contohnya, dia tenggelam dalam ilmu ni. Bila dia keluar balik, dia tulis Tahafut Al-Falasifah. Apa ni dia panggil kepalsuan ilmu falsafah. Dia panggil apa ni? Fadaih Al-Batiniyah. Mendedahkan tembelang
ajaran-ajaran batini yang salah. Jadi ulama-ulama kita hebat, mereka telah bergerak. Jadi sampai zaman kita ini masih ada lagi ahli-ahli falsafah, masih lagi ada ahli-ahli yang masing-masing menggunakan akal fikiran. Kalau dulu orang panggil Mu'tazilah, sekarang ini orang panggil golongan liberal, golongan apa-apa jenis yang tak mau berpegang kepada wahyu ini. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitulah orang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berpegang dengan jamaatul muslimin, kepahaman yang dibawa oleh para sahabat, para tabi'in dan imam-imam yang besar sampai kepada hari kiamat. Itu sajalah ringkasan yang sangat-sangat ringkas. Jadi orang panggil sebagai gambaran saja tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita nak tahu pula tafsil kepada kitab-kitab ini, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Ada satu siri kuliah, nama dia Muqaddimah Aqidah Muslimin. Kemudian beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Ada 6 siri kuliah lengkap. Buku ini ditulis oleh seorang pendakwah yang masyhur di Malaysia, iaitulah Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, hafizahullah taala. Dia tulis, saya baca. Dia sendiri pun baca, kalau tengok dalam YouTube ada. Jadi buku ni kita khatam, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, cari beriman kepada Allah. Abu Anas beriman kepada Allah. Jadi kita akan lengkap, tuan-tuan boleh belajar satu persatu. Kalau nak hurai malam ni sampai subuh pun tak habis. Cuma itu dia panggil mujmal aqidah Ahlus Sunnah, untuk kita ambil gambaran secara umum. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Aqulu qauli hadza. Wassalamualaikum. Minta maaf, ada satu tertinggal tadi. Ini ketah semua dapat? Ada yang belum dapat? Ya? Ada. Jadi dalam ketah ini saya ambil sikitlah 2 minit. Tuan-tuan tengok ketah. Kita nak bagi ijazah sebagai kita belajar kepentingan beramal dengan sunnah malam ni. Ini dia panggil zikir selepas solat. Zikir lepas solat. Ada yang tak dapat? Bagi belakang, ada lagi. Ada lagi ke atas? Ada dah? Bagi. Jadi ini zikir ni untuk maklumat para jemaah muslimin dan juga muslimat. Bila saya tamat belajar balik ke Malaysia, ana pergi masjid tu imam baca macam ni, masjid ni imam baca macam ni. Jadi tidak ada penyelarasan. Satu. Kemudian bila saya buka dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i, nama fiqh dia Mughni Al-Muhtaj, tulis di kertas. Orang mengaji di pondok, dia kena tahu kitab ni. Kalau tak tahu lagi kitab ni tu, barulah tu, tak cukup, tak habis mengaji lagi. Mughni Al-Muhtaj ni ditulis oleh Syekh Al-Khatib Asy-Syarbini. Dalam kitab ini dia kumpulkan bacaan-bacaan yang mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam wirid kita lepas salat. Jadi saya kumpul di sini untuk kita panduan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila selesai daripada salat, bagi salam, assalamualaikum, maka Nabi kita beristighfar. Orang tanya rawi hadis, kaifal istighfar? Bagaimana Nabi istighfar? Dia kata astaghfirullah, astaghfirullah. Ringkas je. Sebab kita nak habiskan bacaan. Kalau kita panjangkan yang awal, tak sempat yang akhir. Kita ni memang banyak kelang kabut, banyak kerja, nak pergi sana sini. Jadi kita cepatkan. Kemudian Nabi baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ingat dah? 2 dah ingat? Malam ni boleh ingat selalu dah nampak. Nah, ini sampai ke sini, itu hadis riwayat oleh Sauban, sahabat. Dikeluarkan hadis ini oleh Imam Muslim. Maknanya hadis itu sahih. Istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ini lengkap. Senang. Kemudian kalau lepas salat subuh, kita pergi ke sebelah kiri itu. Tuan-tuan boleh letak nombor situ, letak nombor 3 di situ untuk salat subuh je. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 10 kali. Dan juga lepas maghrib 10 kali. Adapun asar, zuhur, asar, isya, kita terus nombor 3 kepada yang sebelah kanan tu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai kepada walau karihal kafirun. Baca yang tu sekali. Kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita, itu nombor 4.
Letak nombor 4 situ. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika, itu nombor 5. Allahumma ajirni minan nar, ini ada khilaf sini. Ada sebahagian ulama mengatakan tidak dhaif riwayat ini. Tapi sebahagian kata boleh diterima. Saya letak di situlah, tidak menjadi masalah. Kata di masyhur di kalangan kita ni fadailul amal. Sebab ada riwayat. Kemudian lepas solat subuh saja kita baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Cuba kata ni. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Tulis itu, tulis kat tepi. Doa penerang hati. Ni doa penerang hati ni. Tahun ni tahun 6 merosok ni, dah insya-Allah tahun depan naik balik. Jadi doa ni kita baca lepas subuh. Tak kiralah kalau muslimat uzur pun baca juga. Saya kata elok sangat kalau anak kita pagi-pagi nak pergi sekolah, nak turun tangga sebelum kita baca bismillah tawakkal Allah, ajar dulu doa penerang hati ni. Biarnya terang hati dia, pergi belajar, dapat ilmu yang bermanfaat dan dapat rezeki yang baik dan dapat amalan dia dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, diakhiri dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai ke akhir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia baca yang ni diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Besar ke tak besar kelebihan? Jadi kalau kita tak baca ni, mana kita telah kerugian banyak. Sabun tak guna ni. Dia kata ini semua sunnah. Kita letak di bawah kategori sunnah amalan selepas solat. Kemudian baca ayatul kursi sekali. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia baca ayat kursi setiap kali lepas solat fardu, tidak ada yang menghalangnya nak masuk syurga kecuali tunggu mati. Besar pahala. Tambah lagi, ayat kursi ni dibaca 8 kali satu hari. Tanda tuan-tuan. Masa ni ingatlah balik, tak ingat pula. 8 kali satu hari, 5 kali setiap kali lepas solat. Sekali waktu pagi, sekali waktu petang, dan sekali lagi waktu nak tidur. Itu dia panggil 8 tempat baca ayat kursi. Nanti ada masa-masa bila-bila pula mungkin kita buat tadabbur ayat kursi. Menarik. Tadabbur ayat kursi. Kita dah baca ayat kursi, tapi kalau kita tidak tadabbur makna dia, kita tak rasa ketajaman, ketinggian kedudukan dia. Sehingga di ayat kursi ini disebut ayat yang paling afdal dalam Quran. Ayat kursi. Fatihah surah yang paling afdal. Kena beza. Ayat kursi ayat. Kemudian kita baca 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas pada setiap kali lepas solat. Insya-Allah taala itu di antara bacaan. Jadi tuan-tuan ambillah zikir ni, biarlah kita pandai berdikari. Sebab zikir ni dia panggil zikir muqayyad. Zikir yang terikat dengan solat. Ada solat, ada baca. Kita tak usah duduk menyalahkan imam. Imam dia pendekkan sebab ada orang nak kuliah. Kalau imam baca panjang-panjang kan, pengkuliah kata macam tak sudi aku mari pula dah. Macam-macam cerita. Jadi dia pendekkan. Kita nak pergi cepat, ada masyakkah nak pergi ambil anak sekolah, nak pergi berjabat. Jadi tak salah. Cuma kita baca astaghfirullah 3 kali, Allahumma antas salam, baca la ilaha illallah 10 kali subuh, keluar sambil kita berjalan kita baca zikir ni, insya-Allah tidak menjadi masalah. Jadi tuan-tuan berdikarilah. Pandai-pandailah kita untuk menguruskan diri kita sebab kita nak sampai ke syurga, nak sampai kepada keridaan Allah. Kita nak hapuskan dosa-dosa kita yang sangat banyak, yang kita hari-hari kita melakukan dosa sama ada kita sedar atau tak sedar. Mudah-mudahan dengan amalannya sedikit ini menyampaikan kita ke syurga dan menaikkan darjat kita insya-Allah taala. Aqulu qauli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak? Kita sebelum kita tutup, kita bagi sedikit peluang untuk sesi soal jawab. Saya ada soalan pertama ni daripada ada orang tak WhatsApp ni. Berkenaan huruf nazilah. Sekarang ni dengan apa yang berlaku di Rohingya, apa pendapat Ustaz, sama ada boleh atau tak boleh, ataupun kita perlu menunggu saranan daripada pihak pemerintah untuk melakukan huruf nazilah sempena saudara-saudara kita di Rohingya? Qunut nazilah
kalau kita nak buat sepanjang waktu, khususnya di masjid-masjid yang besar, maka itu perlu kepada arahan daripada imam, daripada pemimpin. Tapi kalau kita hari-hari dah kita baca kunut, waktu salat subuh kan, kita ada kunut ni, mazhab Syafi'i belakang kita ni, maka tidak menjadi masalah, tambah di belakang. Habis pada fa innaka taqdi wala yuqda alaik, selesai yang tu kita baca Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Rohingya. Saya kadang-kadang rasa terkilan lah, kita duduk di belakang imam seolah-olah tak baca berita, tak tengok dia punya, tak ada maklumat tentang pembantaian tentera-tentera kafir kepada saudara kita di Rohingya. Tak sebut langsung, seolah-olah bukan orang lain di umat Islam di Syria itu bukan saudara kita. Jadi kita tambah lepas pada kunut yang asli yang kita ada tu, kita tambah Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Syam. Kan di Syam pun kena bom teruk juga. Di Rohingya sebut nama-nama mereka, Allahumma alaika bizzalimin wa awanaz zalimin. Ya Allah, jatuhkanlah hukuman ke atas para penzalim dan pembantu kuncu-kuncu orang zalim, itu kita sebut. Jadi kita tambah di situ, alhamdulillah menyelesaikan masalah. Dan perasaan kita, sekurang-kurang orang yang tak tahu isu pun dia akan tanya kenapa imam doa kepada sebut Rohingya tu, kan? Jadi mereka juga akan peka dengan masalah ini. Saya minta sangat dengan kita semua, para muslimin dan muslimat, lebih-lebih lagi para pendakwah yang boleh war-warkan, timbulkan, panaskan isu yang berlaku di Rohingya ni supaya masyarakat Islam mengetahuinya. Nah, soalan ni, boleh ke saya pergi majlis kenduri kesyukuran di rumah yang ada bacaan Yasin dan selawat dan tahlil? Jadi kita pergi untuk menziarahi saudara-saudara kita tidak menjadi masalah. Pergilah ke mana-mana tempat yang ada pun, kecuali ada di majlis-majlis yang ada kemungkaran dan maksiat, itu jadi masalah. Cuma kalau kita nak bincang tentang mengadakan kenduri selepas daripada kematian itu saya sure sangat kepada para asatizah, ustaz-ustaz yang bincang, ambil kitab mana yang kata boleh dan kitab mana yang kata tak boleh. Kita bincang baik-baik, barulah masyarakat memahami, dan orang tak akan buat kalau benda tu tak boleh. Ini masalahnya masing-masing. Dia kata siapa kata tak boleh tu, lempar tu dah lalu dah. Kena cop itu ini. Yang kata boleh pula, kita kata mana dalil yang boleh. Jadi masing-masing duk cari sana sini, tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan masalah dalam masyarakat. Jadi oleh kerana zaman kita ni dipanggil zaman ledakan ilmu, zaman orang yang banyak dengan akademik ni, elok dimuzakarahkan setiap perkara yang berlaku, muzakarah. Contohnya kita kata kunut subuh, kan? Kunut solat subuh ni boleh baca ke tak boleh baca? Ada orang kata, Masjid Mekah tak baca. Ada orang lain pula kata, Masjid Mekah, kalau kita pergi Mekah semaya subuh kita kena solat di bilik sebab imam tak baca kunut. Saya kata ini satu kepincangan yang berlaku dalam dunia ilmu, yang meledakkan ilmu maklumat yang begitu besar, tiba-tiba kita tidak bincang secara baik. Jadi penyelesaian masalah kepada masalah benda-benda khilaf ini iaitulah dengan perbincangan secara ilmiah, secara akademiknya, barulah kita boleh selesai masalah. Perlukah kita mengqada ganti solat yang ditinggalkan dengan sengaja atau tidak? Jadi di sini khilaf para ulama. Dalam sebahagian ulama, seperti dalam fiqh kita ni, dia kata oleh kerana waktu orang tanya Nabi SAW tentang mak dia bernazar nak pergi haji, kemudian dia mati. Bila mati, Nabi kata pergilah tunaikan haji kepada keluarga kamu itu, sebab hutang Allah Ta'ala itu lebih berhak untuk ditunaikan. Jadi ulama yang mengatakan oleh kerana solat itu pun termasuk dalam hutang kita dengan Allah, maka kita kena qada. Jadi saya kata di sini masalah khilaf. Jadi ada yang mengatakan orang yang tinggal solat ini tak perlu kepada qada lagi, perlu kepada bertaubat, kerana dengan alasan-alasan sendiri. Jadi untuk jawapan realiti kepada isu semasa ni, saya mengatakan tuan-tuan yang ada qada, iaitulah qada solat itu, tetapi jangan menghalang untuk kita solat sunat yang rawatib, yang bersifat harian. Biasa isu ni timbul bila mari bulan Ramadan. Bila mari dekat Ramadan, timbullah isu. Siapa dia ada qada, tak boleh solat tarawih.
Pak cik ni pun pergi solat lepas solat Isya, duduk kat tangga luar. Nak solat tarawih, sakit lutut. Apa ni, ada qada. Ustaz kata tak boleh. Nak qada, tak larat. Akhir sekali dak belaka. Saya kata ini satu kerugian yang satu penginayaan yang kita buat hasil daripada penjelasan yang kita tak habis. Jadi kita solat sunat yang biasa, lepas pada itu ada masa lagi kita qadakan solat-solat yang kita tinggal, di samping kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ada lagi ya? Solat berkaitan dengan tafriq antara Ya. Ini soalan yang menarik. Bila kita bincang tentang akidah Ahlus Sunnah, di sana ada akidah Syiah. Ada aliran ajaran Syiah. Hari ini, bukan hari ini, sudah lama orang cuba nak takrib, nak mendekatkan sunnah Sunni dengan Syiah. Kita mengatakan hayhat, tak akan mungkin berlaku. Macam mana kita nak dekat dengan dia? Sedangkan ajaran Syiah ini ada satu ajaran, nama dia taqiyah. Taqiyah ni bagi kita agak munafik. Depan kita okey, belakang kita dia kutuk sahabat. Jadi saya teringat salah seorang daripada tokoh takrib yang cuba nak mendekat, iaitulah Syekh Mustafa Sibai, dan orang ulama-ulama yang telah lain. Yang mutaakhir ini iaitulah Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Syekh Qaradawi dia cubalah nak mendamaikan, sebab tak mahu tengok perang kelahi di antara Syiah dengan Sunnah. Tapi bila dia tengok puak Syiah ni tipu, maka Qaradawi kata ginilah, senang. Saya pun kata gini juga. Kalau betul-betul kamu nak berdamai dengan Ahlus Sunnah, tinggalkan mengutuk para sahabat. Jadi jawab orang lain pula, kalau Syiah tak kutuk sahabat, bukan Syiah dah lah tu. Syiah bila tak kutuk sahabat, tak jadi Syiah dah lah dia. Maka tidak akan berlaku takrib di antara kita. Kalau berlaku takrib, kita tak cerca dia, kita tak buat itu, tak buat dengan dia yang untung. Dia sendiri sah dia akan buat. Ada seorang sahabat saya di Madinah. Dia ni duduk kerja satu syarikat. Ada Syiah sekali dengan dia. Dia panggil Syiah Madinah tu, nama dia Nakhwali. Nama Syiah. Nama mazhab dia tu Nakhwali. Dia kata kami ni bergilir nak beli makanan untuk futur, makan pagi. Sekali dia, sekali saya, sekali orang ni beli. Kerana kena hari giliran si Syiah ni beli, kita akan nampak. Bila sebelum dia masuk dalam tempat nak makan, dia akan ludah dulu dalam makanan. Tuh, ludah. Tapi oleh kerana dia nak makan juga, dia mungkin tak tergamuk, tak sampai hati nak ludah, sebab kawan-kawan dia belakang ni. Maka dia buka bekas apa ni, plastik yang dia makan tu, dia ludah tempat lain. Tapi isyarat juga ludah. Jadi kata dia ni, tu moga Syiah ludah makannya tu. Kata kenapa suruh dia beli? Tak suruh beli, tak ada takrib pula. Takrib sama dia. Jadi isu takrib ni bagi saya secara peribadilah tidak akan percaya. Bahkan yang ruginya kita Ahlus Sunnah rugi. Pasal tu bila tahun ni Syiah tak pergi haji, saya kata alhamdulillah, Mekah tenang. Bahkan keluar fatwa daripada ulama Syiah, pergi berkumpul di Karbala lebih baik daripada berkumpul di Arafah berapa kali ganda lagi. Alhamdulillah, agaknya tahulah puak-puak Syiah ni pergi Karbala lah senang, tak sedut pergi Arafah. Buat kacau ya. Sebab dia marah dengan Arab Saudi, sebab dia nak berkumpul, nak demonstrasi di Mekah, pihak negara Saudi tak bagi. Dan banyak lagi lah isu-isu politik yang berlaku. Kita mengatakan kalau Syiah masuk dalam mana-mana negara, akan berlakulah huru-hara di tempat yang tersebut. Wallahu ta'ala alam. Ya. Orang musafir tidak ada salat rawatib, sebagaimana diriwayat oleh para sahabat bila Nabi SAW jamak di antara zuhur dengan asar, walam yusabbih bainahuma. Dia kata tidak ada lagi salat sunat di antara celah antara dua-dua itu. Cuma para ulama menukilkan yang Nabi tak tinggalnya salat witir. Salat witir dia tak tinggal, hadaran wa safaran, ketika musafir dan juga ketika duduk di kampung. Wallahu a'lam. Jadi ada kadang-kadang orang kita ni bila dia jamak dah lah qasar, jamak pergi solat pula. Jadi kita kata itu kelonggaran yang Allah SWT beri kepada kita. Kata di Nabi kata sadaqatun tasaddaqallahu biha,
solat qasar itu, solat jamak itu sedekah yang Allah Ta'ala beri kepada kita, maka faqbalu sadaqatahu, terimalah sedekah Allah Azza wa Jalla yang nak Allah Ta'ala sedekah kepada kita. Nah. Yang mana? Zikir sebelum solat. Subhanallah. Yang mana? Alhamdulillah dengan Oh, jamak sekali. Dalam zikir ni riwayat-riwayat yang menyebut tadi macam dia pisah. Siapa dia kata subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Tapi kalau zikir mutlak di luar solat boleh kita teruskan. Cuma ada riwayat lain yang baca 10 kali. Yang baca 15 kali. Ada setengah riwayat yang lain menyebut sedemikian. Tapi seeloknya kita kekalkan riwayat yang kita ada ni 33 tu dibaca berasingan. Nah. Ada. Salah. Perang Jamal di antara Sayyidina Ali tadi itu berlaku. Ya. Maksud dia unta. Perang di atas unta. Nah. Ustaz, tahu dengan ada sunnah supaya baca surah Kahfi kan malam Jumaat. Jadi malam Jumaat itu bagaimana dia berkira? Katakan dia dimasukkan malam dimasukkan apa? Hari Jumaat itu dimasukkan macam mana? Pada bila tu bila? Kalau hari bermula daripada subuh. Kalau riwayat kata malam tu daripada maghrib. Malam, maghrib sampai subuh. Hari pagi sampai maghrib. Itu macam kita zikir pagi petang tu. Pagi itu bermula daripada subuh sampai naik matahari. Itu yang waktu yang paling afdal. Tapi kalau terlepas teruskan pergi. Selagi tak zuhur boleh lagi. Nah, itu malam begitu. Tapi kita kena ingatlah malam bermula daripada maghrib sampai besok. Nah. Habislah. Alhamdulillah. Terima kasihlah di atas perbincangan yang ada ni, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita insya-Allah. Aqulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.